Assalamualaikum. Selamat tengah hari. So kita akan sambung bab 5 metabolisme dan enzim. Sebelum ni kita dah belajar metabolisme, anabolism, katabolism dan awal untuk enzim. Jadi pada hari ini kita akan sambung kepada mekanisme tindakan enzim dengan menggunakan hipotesis mangga dan kunci. Bagaimana enzim tu dia boleh bergabung dengan substrat, kemudian boleh menghasilkan hasil. Jadi mekanisme tindakan enzim ni kita boleh gambarkan dia sebagai macam mangga dengan kunci. Mangga tu adalah enzim, kunci tu adalah substrat. Jadi hanya kunci yang sepadan yang betul, yang sepadan yang boleh membuka mangga yang tertentu. Jadi enzim ni ibarat mangga. Okey, kunci ni ibarat substrat. Jadi inilah contohnya, ibarat bila mana terbentuknya kompleks enzim substrat, ibaratnya beginilah. Jadi cara enzim bergabung dengan substratnya kita boleh terangkan melalui hipotesis mangga dan kunci. So ini memang kamu kena ingatlah apa nama hipotesis ni. Hipotesis mangga dan kunci. Molekul enzim ni mewakili mangga, manakala molekul substrat mewakili kunci. Di mana hanya substrat yang mempunyai bentuk yang sepadan dengan tapak aktif enzim boleh bergabung dengan tapak aktif enzim dan membentuk kompleks enzim substrat. Kemudian apabila substrat tadi telah menjadi hasil, maka ia tak sepadan dah dengan enzim, maka hasil tindak balas akan dibebaskan. Jadi sebab itulah enzim ni hanya diperlukan dalam kuantiti yang sedikit, kerana enzim boleh digunakan semula. Dan enzim ni kenapa boleh guna semula? Kerana enzim tidak berubah di akhir tindak balas. Tapak aktif enzim tidak berubah di akhir tindak balas. Okey. Jadi kat sini okey, substrat ini adalah enzim. Ini enzim, so ini substrat. So substrat yang spesifik mempunyai bentuk tertentu menghampiri enzim. Dan dia akan bergabung dengan tapak aktif enzim kerana bentuk substrat ni sepadan dengan tapak aktif enzim. Jadi substrat bergabung dengan tapak aktif, dia akan membentuk kompleks enzim substrat. Tindak balas berlaku dan produk pun terhasil. Jadi produk ni akan meninggalkan tapak aktif setelah tindak balas selesai. Jadi enzim ni terbina dari protein kompleks yang terdiri daripada satu atau lebih rantai polipeptida. Jadi enzim ni ialah protein jadi dia ni adalah satu atau lebih rantai polipeptida. Okey, rantai berlipat-lipat membentuk 3 dimensi. Bentuk 3 dimensi ini mempunyai lekuk pada permukaannya di mana berlakunya tindak balas yang disebut tapak aktif. So lekuk pada permukaan enzim ni kita panggil tapak aktif, tempat di mana berlakunya tindak balas. Tapak aktif ini mempunyai cas spesifik yang melengkapi molekul substratnya. Jadi andai kata cas pada enzim ni negatif, so substrat dia positif lah. Kalau cas pada yang ni positif, substrat dia negatif lah. Kalau enzim ni taburan cas dia seimbang, ada positif negatif kan, neutral kan. Jadi substrat dia pun ada positif negatif lah yang seimbang, neutral Okey, jadi tindak balas enzim adalah sangat spesifik. Okey, mekanisme tindakan enzim ini dikenali sebagai hipotesis mangga dan kunci. Jadi kenapa tindak balas enzim ni juga sangat spesifik? Kerana tapak aktif enzim mempunyai bentuk yang tertentu. Hanya substrat yang sepadan dengan tapak aktif enzim boleh bergabung dengan tapak aktif enzim membentuk kompleks enzim substrat. Mekanisme tindakan enzim ini kita kenali sebagai hipotesis mangga dan kunci, di mana enzim diwakili oleh mangga manakala molekul substrat diwakili oleh kunci. Jangan pula kamu cakap enzim tu besi Okey, enzim diwakili oleh mangga, molekul substrat diwakili oleh kunci, ibarat perumpamaan. Okey, tengok uji minda 2. Berdasarkan hipotesis mangga dan kunci, terangkan bagaimana mekanisme tindakan enzim sukres. Jadi, kamu tengok je rangsangan yang diberikan. So, soalan ni, pokok soalan dia ialah mekanisme tindakan enzim sukres.
Dia dah bagi detail enzim sukrase. Maka bila kamu nak terangkan pasal hipotesis ni, kamu kena bagi tahu dengan jelas apa nama substrat itu. Substrat dia adalah sukrosa. Apa nama hasil itu, iaitu glukosa dan fruktosa. Jadi dengan kamu melihat kepada gambar ni, kamu dah boleh jawab dah. Iaitu sukrosa ni adalah mangga. Sukrase adalah mangga, iaitu enzim kan. Sukrosa adalah substrat, iaitu kunci. Kena bagi tahu. Jadi sukrase ni mempunyai tapak aktif yang mempunyai bentuk yang tertentu. Sukrosa mempunyai bentuk yang sepadan dengan tapak aktif enzim sukrase. Maka sukrosa boleh bergabung dengan tapak aktif enzim sukrase membentuk kompleks enzim substrat. Ataupun kalau kamu nak buat kompleks sukrase-sukrosa pun boleh. Okey, selepas itu akan terbentuklah hasil, iaitu glukosa dan fruktosa. Dan di akhir tindak balas, bentuk enzim, tapak aktif enzim tidak dimusnahkan, tidak berubah. Jadi ia dapat digunakan semula. Sebab itulah enzim kita perlukan dalam kuantiti yang sedikit. Jadi inilah kita panggil sebagai hipotesis mangga dan kunci. Sukrase adalah mangga, manakala sukrosa adalah kunci. Sukrosa melekat pada tapak aktif enzim sukrase. Kamu guna bergabung pun boleh, bergabung. Okey, kunci sepadan dengan mangga. Okey, kompleks sukrase-sukrosa yang tidak stabil terbentuk. Tindak balas hidrolisis berlaku, tapak aktif melepaskan hasil, iaitu fruktosa dan glukosa. Jadi enzim ni dia akan memangkinkan tindak balas inilah. Okey.